Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berpatih, salam bersih, mufakat sejahtera. Apa khabar? Hai, apa khabar pengikut-pengikut setia FB Live Museum Negeri. Saya harap semua dalam keadaan sejahtera dan jangan lupa ya, hari ini kita dalam norma baru, jaga diri kita sendiri. Ya, hari ini kita bersiaran langsung. Sebelum saya lupa, saya nak pengikut-pengikut FB jangan lupa follow, like and share. Terutamanya hashtag untuk penduduk-penduduk Gemenceh, luak Gemenceh ataupun Gemenceh. Ya. Seterusnya untuk hari ini kita bersiaran langsung iaitu di Masjid Perkarangan Masjid Ul Rokan. Masjid Ul Rokan di atas bukit dengan angin dan sepoi-sepoi bahasa pada hari ini dan kita rasa sangat nyaman. Dan seterusnya saya harap semua dalam keadaan selesa. Seterusnya kita masuk dalam satu segmen hari ini iaitu segmen tahu dek buat. Tengok pandai dek buat. Iaitu satu segmen yang telah dianjurkan oleh pihak Museum Negeri Sembilan. Dalam satu slot iaitu slot demonstrasi masakan tradisional luak Gemenceh. Sebelum itu, untuk itu saya perkenalkan juru demo kita iaitu Ibu Soko. Ibu Zainab. Ya, saya perkenalkan Ibu Zainab. Ibu Soko saya. Ibu. Ibu Soko. Tak apa. Okey, Ibu Zainab boleh ceritakan sikit tentang diri Ibu Zainab? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum Ibu memulakan masakan Ibu pada ini, Ibu kenalkan Ibu. Jangan maknanya masak apa ni? Okey, kita masak itik rendang itik bihun ya. Okey. Sebelum Ibu Zainab menyambungnya, saya akan berikan satu pantun iaitu rendang itik bihun diberi nama hasil mufakat setiap suku. Ilmu didapat dikongsi bersama, moga kekal diwarisi ke anak cucu. Ya, kalau kita tahu Gemenceh ni tidak lepas daripada Maman. Bila sebut Gemenceh, Maman. Bila sebut Maman, bermakna di Gemenceh. Jadi untuk hari ini kita luar daripada kotak Maman tu. Kita masuk pula masakan tradisional yang lain di mana kita dapat memperkenalkan kepada penduduk di Negeri Sembilan khasnya dan amnya kepada seluruh Malaysia ataupun Nusantara. Okey, silakan. Okey. Ya, kita tak ada melengahkan masa lagi. Ibu pun mula tak bahan dulu. Tunjukkan bahan. Okey. Seperti bahan ya hari ini. Kita gunakan bahan pertama itik. Ya. Ibu gunakan bahan itik apa ya, Bu? Ibu hari ini gunakan itik daging ya. Itik daging bukan itik Jawa lah. Itik daging dia tak gunakan masa lama untuk merebus ya. Dia cukup kenapa direbus, Ibu? Untuk melembutkan daging dia lah. Mudah ya kita bila kita dah rebus tu. Okey, kalau kita ikut masa tradisional dulu, itik ni direbus berbagai cara untuk cepat empuk ya. Antaranya dia kata direbus dengan sudu. Kenapa ya, Bu, direbus dengan sudu tu? Untuk copek empuk daging tu itu yang bubur sudu. Dia kata bosi tak empuk dah, daging itik tu empuk. Macam tu macam tu lah ya. Dia kata. Okey. Selain daripada itu, Bu? Selain pada tu kita taruhlah daun nangka ya. Daun nangka pun boleh. Tapi Ibu biasa je Ibu gunakan sudu je lah ya untuk cepat empuk. Ya, bahan yang kedua, Ibu? Bahan kedua bihun dan santan. Pertama kita gunakan 4 sekawan, rempah ketumbar ya, dan lada kering. Dan lain-lain lah seperti serai itu je lah santan. Ya, kalau kita ingat santan kan, Negeri Sembilan ni tak lepas daripada santan. Sangat sinonim dengan Negeri Sembilan. Kalau tak ada santan, makna tak boleh jadi gulai. Itu kalau orang tua sekarang dulu-dulu dia memang tak boleh makan kalau tak ada santan. Jadi santan memainkan peranan utama dalam masakan di Negeri Sembilan ini ya. Okey, Bu. Seterusnya ialah bihun tu buat apa? Macam mana, Bu? Bihun tu direndam ke dulu ataupun tidak? Tak ada. Ibu tak rendam pun. Just kita basuh aja. Bihun tu tadi. Dan kita boleh gunakanlah dia. Kita gunakan bihun ni lah. Ya, tak ada rendam lama. Dia tak direndam ni bihun ni. Kalau kita goreng bihun, kita rendam dulu. Kalau rondam dulu lah kata orang Sembilan. Rondam dulu. Kita rondam dulu kan. Yo. Angkat. Ni lah. Okey, bihun. Ya. Okay. Terusan apa ya, episod kedua ya. Ibu gunakanlah.
Mula-mula ibu akan ambil bahan-bahan yang perlu untuk menumis ya. Bawang putih 4 biji ibu gunakan. Bawang merah. Okey, di samping ibu tu menghiris bawang. Okey, kemudian selain daripada itu juga gunakan daun kari lah. Daun kari ni sebagai aroma dalam masakan. Ya, dalam aroma masakan dalam terutamanya dalam masak rendang lah ya. Okey, kemudian begitu juga dengan kunyit, halia, serai, semua sangat memainkan peranan penting lah dalam menghasilkan masakan yang sangat enak lah. Begitu juga dengan asam, asam gelugur. Bagaimana dengan bawang besar tu? Bawang besar ibu apa saja? Ibu mayang ya. Mayang. Lepas tu kita tumis dululah dengan 4 sekawan, dengan daun kari. Tu. Nanti ibu mayangkanlah. Ya, kalau untuk berkenaan umum, maknanya Ulu Rokan ni adalah salah satu mukim dalam mukim Gemencih yang terletak lebih kurang dalam 10 km lah daripada Pekan Gemencih. Dan untuk pengikut FB, Gemencih ni terletak di tengah-tengah antara Gemas dan juga Tampin. Kalau daripada Tampin 26 km dan daripada Gemas 27 km. Dan merupakan satu tempat yang agak strategik lah dan ramai dia punya ni. Penduduk dia berbagai bangsa dan sangat unik. Kalau kita lihat, penduduk Gemencih ni daripada orang Cina. Orang Cina pun dah kenal mamat. Maknanya kalau ada perayaan atau apa pun dia akan masak mamat. Terutamanya macam Cina. Biasa ya. Dia tak ada jadi. Dan begitu juga dengan petai. Ibu Zainab ni merupakan pengusaha petai juga. Pokok yang ada kat rumahnya lebih kurang dalam 100 batang. Jadi kalau ada apa-apa boleh ni lah ya. Okey, seterusnya banyak lagi masakan-masakan tradisional yang terkenal di Gemencih ni. Nanti saya akan ni sikit lah. Saya akan ulas sikit lagi lah. Sementara ibu ni. Okey. Selain pada itu, rendang cendawan. Ataupun orang sini kata gondang cendawan. Dia kata biasanya cendawan busut lah. Cendawan busut direndang. Tapi biasanya rendang. Rendang cendawan ni. Dia tak gunakan menumis maknanya dia terus. Dia macam orang kata masak darat. Mana rempah darat kan. Biasa dia masak gitulah. Selain daripada itu juga ada rendang nangka dengan kerang pun menjadi makanan yang disukai. Dan satu lagi Negeri Sembilan ni kita tahulah ya, orang-orang di Sembilan ni dia sangat akrab antara mereka dan juga terhadap anak. Mana kaum keluarga sangat akrab hingga ada yang mengatakan bahawa kucing beranak pun akan balik. Biasanya orang di Sembilan, orang Gemencih ni begitulah. Dia jadi sangat akrab kekeluargaan dia. Okey, dah sudah bu? Okey, dah. So kita mulakan. Up. Kat api tu. Okey. Ada kan? Gas tak pasang. Dah. Okey. Okey, ibu mula nak menumis ya. Okey, ibu letakkan minyak. Okey, ibu ceritalah. Minyak secukup. Minyak secukup je lah untuk menumis rendang kita ni ya. Sekadar cukup. Okey. Dia sampai panas ya, Bu? Ya, sampai panas. Dah betul-betul panas baru kita masukkan. Apa dia? Maksudnya dia punya dia lah bahan penumis dan daun kari ya. Ya, saya. Sementara dia panas tu ibu akan mayang bawang besar ya. Kita gunakan bawang besar untuk ditumis samalah. Ya. Okey, Bu. Bawang besar untuk apa, Ibu? Untuk lagi memantapkan, mewangikan lagi ya masakan kita. Ya, masak ya. Jadi bawang ni juga memainkan peranan penting dalam masakan biasanya kalau masak cili padi cili padi masak kuning, orang di Negeri Sembilan tak akan gunakan bawang Menu istimewa pagi untuk orang di Sembilan. Orang Gemencih. Orang Gemencih biasanya minum pagi biasalah. Nasi lemak, apa lagi ya? Nasi lemak, biasa dia tak ada yang berbeza lah, misalnya lontong biasa terdapatlah waktu pagi. Kemudian kuih yang biasa digunakan cucur Jawa, biasa disebut cucur Jawa ya. Cucur Jawa, kemudian kuih bakar di sini lain sikit berbanding dengan yang lain. Kuih bakar di sini menggunakan rempah terutama rempah ketumbar, maknanya dia berbeza dengan kuih bakar yang ada hari inilah. Dia sangat istimewa dan baunya sangat wangi. Kalau kita bau dari sini ke bawah pun sangat ni Okey, makan tengah hari biasanya orang maknanya di luar Gemencih ni
Makan tengah hari biasanya makan yang ada bersantan dah. Tapi yang misalnya masakan yang biasanya masakan sayur nangka dengan daging, kemudian Okey. masak satu lagi masak telur itik dengan dengan belimbing, dan satu lagi menu yang lain sikit ni, maknanya telur itik tu didadah dulu. Digoreng dadah, kemudian dipotong-potong, kemudian dimasuk dalam kuah yang dicampurkan dengan belimbing. Biasanya orang Gemencih ni dia suka kawinkan. Lauk tu dikawinkan, dia tak ditinggal ya. Okey, ibu mula ni. Ibu dah mula menumis ya. 4 sekawat ada dengan daun apa ni, dengan daun kari. Masukkan bawang yang telah ditumbuk ataupun dia dipisah ya. Kita gunakan menu lagi ni, kita gunakan batu lesung. Ya, kita taruh batu lesung hari ni. Okey. Ya ke. Itulah tu. Masuk bawah ya. Begitu. Ya. Maknanya ditumis hingga naik bau bukan naik minyak naik bau. Naik minyak kan lain jadinya. Masukkan bahan-bahan. Naik bau. Ya. Ditumis. Kita. Lada ni ikut masing-masing punyalah, ikut suka pedas ke ya. Rempah nak banyak lah. Ya, rempah nak banyak lah. Rempah dicampur dengan apa tu? Ni rempah daging ya, rempah daging, dan ni rempah ketumbar. Rempah daging, rempah ketumbar. Tambah ketumbar saja. Ketumbar je ibu tambah, dah dia kering, lepas tu dikau lah. Yang ni satu bahan tak ada. Ya, jadikan paste ya. Dijadikan paste untuk masuk dalam. Ya. Okey, boleh masukkan. Ya, sekarang tu kita ibu masukkan rempah ya ke dalam bahan tumisan tadi. Disangai sehingga pecah minyak. Terima kasih. Okey. Sehingga pecah minyak ya. Ini kena tunggu sikit jangan ni. Okey. Disangai sehingga suara. Sementara tu kita boleh cerita sikitlah tentang adat perpatih di Mukim Gemencih, di luar Gemencih ni. Kalau mengikut hierarki tertingginya, maknanya dalam struktur organisasi di Gemencih ni, maknanya di atas sekali ialah penghulu. Kemudian diikuti oleh datuk muda dan di bawahnya ibu waris. Maknanya tiga jawatannya biasanya disandang oleh suku Beduanda. Suku Beduanda, maknanya suku lain tak boleh. Hanya suku Beduanda saja yang boleh. Kemudian diikuti oleh datuk-datuk lembaga. Datuk lembaga ada 7. Sebab suku di Gemencih ni ada 7. Datuk lembaga ada 7. Di bawah datuk lembaga kemudian dibantu oleh buapak, buapak dan juga ibu sokong. Jadi antara peranan datuk-datuk lembaga ni dan juga adat ni tadi, dia dalam nikah kahwin selain pada nikah kahwin dalam tanah pusaka jadi itulah antara peranan. Selain daripada itu memberi nasihat kepada anak buah dan sebagai contoh macam berbagai lagi tugasan untuk menjadikan masyarakat Mukim Gemencih ni aman dan harmonilah kehidupannya. Okey, selain daripada itu juga Gemencih ini juga yang selain daripada itu juga kita lihat masakan tadi yang saya ceritakan tentang telur itik tadi kan, itu pun masakan istimewa ya, mana jadi dadah kemudian dimasak dengan belimbing dan dia sangat sangat disukai ramai. Begitu juga dengan masakan yang biasanya masakan ini biasanya maknanya dimasak ketika untuk keramaian dalam nikah kahwin, kondori kendara, dan satu daripada dia lagi bisa anak nak balik. Bila anak balik kampung kan, bila nak balik kampung ibu bapa ni sibuklah tangkap itik, tangkap ayam sebab nak masak untuk anak. Sebab orang kata dia gondok. Tahu gondok tak? Dia sangat gondok bila anak dah balik tu, sangat suka. Jadi Bu, macam mana Bu? Dia punya ni dah ni belum, pecah minyak belum? Sekejap lagi cikgu. Sekejap lagi kita akan masukkan itik dia.
kita nak masakkan rempah ni yang cukup masak supaya dia tak mendaratkan perut kita lah. Kan kalau rempah tak cukup masak kan, tak sampai lah nak pergi toilet lah cikgu kan. Dia kena masak betul-betul cikgu. Biar sabar ya cikgu ya. Cikgu. Okey. Ni nak biar dia masak dulu tu rempah dia ni. Okey. Keluar cikgu dah biasa. Naik bau. Okey, kita masukkan itik. Itik ni yang kita dah rebus jadi tak perlu lama lah kita apa nanti ya. Tunggu lama adik biar dia serap ya, biar dia sekata dengan rempah ni tadi. Kita bawa kain. Bagi serap bagi dia inilah resap dalam dia. Rempah tu dia resap dalam. Dia mesra mesra. Daun kari tu dah masuk tadi ya? Semua dah masuk Dah masuk dah. Awal-awal lagi dah masuk. Okey. Masak rondang sabar ya Bu ya. Sabar nak tunggu dia kering semua. Biasanya berapa jam Ibu kalau kita masak? Kalau ikutkan apa? Dalam masa 45 minit pun boleh masak ya, sebab kita dah rebus ya. 45 minit je. Okey. Lagi satu ya Bu ya. Ya. Kita hari ni terlupa tadi tak bawa. Kau boleh bagi sikit dia untuk sayang apa kerisik. Kerisik. Tak bawa tu. Kerisik saya ada tapi tak. Okey, thank you. Tapi tak. Okey, boleh sayang boleh. No. Dia kemudian. Kerisik ni kemudian. Kerisik juga menambah aroma aroma masakan biasanya bila masak rendang kerisik ni tak ditinggalkan dia akan menjadi sebagai pemekat lah pemekat dalam masakan lagi satu saya nak bagi sikit info, maknanya biasanya daging ni dia akan lihat dia lihat mana yang bergerak, bahagian mana yang banyak bergerak, mana itulah bahagian yang paling lihat. Misalnya lembu bahagian mana yang banyak gerak. Jadi itu yang lihat, yang saya fahamkan ya. Jadi daging tu pas kita rebus dulu lah. Kalau tak rebus nanti masalah, terutama kalau gigi palsu nanti tercampak pula gigi palsu kan. Jadi kita lihat. Okey. Kita lihat hasil kejadian ni nanti ya. Okey, kita lihat. Maknanya dia akan ambil masa untuk mesrakan lada rempah dalam daging tu Ada tak lagi bulan lain yang rasa Ibu boleh kongsikan masakan yang lain? Macam di Gemonci ni banyak cikgu. Apa Bu? Yang mana ada umbut nibong ya. Umbut nibong. Tak ada. Ni umbut nibong ya. Satu apa di Gemonci ataupun apa selalu kalau kat luar kita diapakan kita dengan sawit, umbut kelapa ya, atau umbut anau ya. Jadi umbut nibong adalah salah satu ya. Kalau apa nikah kahwin memang dicari itu. Kalau apa pun rogo rendak juga. Dia okey. Seterusnya Ibu akan masukkan inilah santan dia. Ya. Okey, tak apa. Okey, cikgu. Umbut nibong. Umbut nibong kat mana kita nak dapat tu? Kalau nak dapat umbut nibong ni kat hutan. Tepi-tepi kampung tu kan masa ada lagi tu kan. Tapi kat hutan lah selalunya. Umbut nibong ni yang kita dah dapatkan. Kita minta lah anak-anak kita tu anak-anak muda kita tu bila kita nak hendakkan kat dia, pesanlah. Ni ibu nak apa ni nak buat ni majlis ni tolonglah cari umbut nibong ni katakan. Dia orang pun boleh dah mencarikan umbut nibong apa yang kita hendak tu tadi. Nak 10 ke, kalau majlis besar kan 20 batang ke macam tu. Rasa seronok lah kita kalau majliskan dengan umbut nibong dia. Kan gulai maman tu tak pasti ada lah tu. Tu di Gemoncih tu gulai maman. Macam mana pun kos tinggi mana pun dia nak gulai maman juga. Macam tu. Kalau kita buat majlis ke mah kau buat tak dia tu, mah ibu buat tak gulai maman buat cakap seronok dia orang. Dia nak gulai maman juga. Betul tak tu Ibu? Ya, betul. Jadi sekarang ni musim panas tu. Macam mana maman kat Gemoncih ni? Ada tak? Tak ada lah masalah. Dapat ibu buat dapat ada rezeki dapat buat kan.
Hari ni ibu buat tadi tu rendang maman daging salai. Kita ni akan dilaki tu tak? Kita kacau. Okey. Sebab masuk. Ya, Okey. Okey. Kita tunggu tunggu mana kita api tu perlahan. Dah Okey. Kita apakan ni lah sampai dia serap. Okey, sampai saya kita biarkan dulu. Okey, Bu, cerita lagi Bu, apa lagi masakan-masakan yang lain yang ada di Mukim Gemonceh ni, Bu? Masakan dia banyak kalau ikutkan kat Monceh ni, tapi biasa tu je lah. Kalau kuning kenara, tak gula maman dengan umbut ni tadi. Tak sah. Tak sah. Yo. Yang ini kalau hari raya memanglah dicarilah ni apa itik ni buat kalau ibu lah, ibu carilah itik dia buat rendang. Anak-anak suka kan makan rendang itik ni dengan bihun. Itulah tu. Okey, jadi rendang itik dan bihun, kemudian selain pada tadi ibu kata ada umbut nibung. Umbut nibung tu macam mana agak-agak ibu? Maknanya ada proses kan Bu kan? Ada. Bila nak ambil ni umbut tu maknanya ada proses dia. Cuba ibu ceritakan sikit tentang proses umbut nibung tu. Kalau anak-anak tu perlutan tu ibu tak tahulah bila sampai kat rumah kita tu kan dia kalau kita ambil masa, kalau kita kata nak pakai masa 2 hari, dia akan buka tu besar sikit potongan tu kan umbut nibung tadi supaya dia tak masuk angin ya. Dia kulit tu tobar kata buah lapis lah. Jadi kita boleh gunakan lah, tak ada awal, kadang-kadang kita tak dapat masa dia, ruang masa lingkup dia tak lama kan. Tak apa. Jadi tu nak kena buka dia punya lapis dia tu, lapisan apa dia tu, kepingan dia tu kan, sampai tempat yang lembut tu tadi. Dia bawah dia tadi tu, ibu tak dapat nak tunjukkan lah benda dia tak ada. Sebab tak ada. Ibu jadikanlah sebagai simple lah kan, kata okey yang sini atas dia, sini dekat sini umbi yang kat sini tu yang paling sedap tu manis. Sini kalau orang cari ni yang paling bawah dia ni, kita yang ini umbi yang sedap, dan tu kita ikat dengan dia punya kulit lah apa tu, kelopak tu kelopak tu sesuai dengan tali tu. Kita tak gunakan tali apa, dari bahan dia tu, dari umbut nibung tu juga ya. Kita ikat dia, dah cukup kita ikat, kita potong-potong dia, kita rebus dia. Dia ada dua pendekatan nak masak umbut nibung tadi. Pertama kita masak lemak putih. Ya, masak lemak putih, kita masukkan, senang dah rebempuk tadi. Kita buang air rebusan tu dulu dan kita masak gunakan daun kunyit. Dia tak perlu apa-apa. Just santan, daun kunyit dengan umbut nibung dah cukup dah. Tak perlu nak bawang, tak ada. Tapi kalau kita nak masak lemak kuning atau bubur cili api, kita bubur serai cikgu ya? Ya, serai. Itu kalau dia dua. Tapi kalau masak pun tak ada pada warna daun umbut nibung, hilang manis itu. Aku unikkan umbut nibung ni tadi. Betul tak tu ibu? Ya, itulah tu. Untuk pengetahuan FB juga, ibu ni maknanya jadi juru demo kali kedua lah. Sebelum ni di Tulang Rimau ya? Betul? Di Tulang Rimau, ibu ni telah menunjuk cara masak, bukan masak, menunjuk cara buat lemang lah. Jadi tak sadarlah sampai masakan. Jadi rasanya tak ada masalah ibu ni sebagai juru demonstrasi yang boleh kita ketengahkan lah ya untuk luar Gemonceh ni. Okey Bu, selain daripada nibung Bu, ada tak lagi masakan-masakan yang lain Bu? Banyak tu Bu, kalau kita nak torangkan kat sini Ibu ni kalau ada apa kan lupa, cubalah ibu yang torangan yang boleh ingat. Ada satu lagi ya, di Gemonceh ni cadar. Saya lupa nak buat contoh tu kan. Cadar tu dia sejenis rumput. Dia biasanya hidup di air di sawah. Di sawah di sawah ataupun di lopak-lopak ataupun di inilah yang ada air kan. Cadar ni dia seakan-akan rumput. Kemudian dia biasanya dia akan diambil, kemudian dibersihkan, kemudian disiang lah, orang kata di sini siang, dipotong-potong bersih. Cadar ni sangat enak bila masak lemak kuning ditambah dengan udang. Dia memang rasa sangat sedap. Nanti mungkin satu hari nanti kita boleh masak akan datang, kita buat slot masak cadar pula. Jadi cadar susah nak cari ni. Monceh orang. Kenapa sebut monceh orang? Tu saja. Okey. Monceh tu. Kenapa sebut? Okey. Bila orang, maknanya sangat sinonim orang Monceh ni ya, sangat sinonim dengan maman. Mana pun pergi orang kata orang mana Monceh, dah tentu maman. Ya. Jadi maknanya kita punya penanda aras tu lah ya. Penanda aras tu nanti orang Monceh ni maman Monceh. Suatu hari saya pergilah ke Putrajaya, rumah anak saya nak masak maman. Saya pergi dekat pasar tu. Jadi saya tanya dengan orang tu, saya nak beli santan lah dalam 5 kilo.
Dia kata terperanjat, dia kata kenapa 5 kilo? Sebab tak pernah orang masak 5 kilo. Dia masak hanya RM2 saja santan. Kenapa dia kata? Sebab nak masak maman. Oh, dia kata orang Monceh ya. Maknanya dia dah tahu. Maknanya dia dah kenal. Bila sebut saja maman, mesti orang Monceh. Susah orang nak kata orang Selangor. Susah Kalau di Perak sana mereka biasanya akan dijeruk dulu kan. Tapi di sini dia memang masak pure, memang fresh. Memang fresh. Biasanya dia dicampur dengan apa dengan apa ayam. Baru-baru ni dengan itik, dengan kijang, dengan pelanduk. Hingga masyarakat Cina sini pun dia dia rasa memang rasa sangat ni lah, sangat teruja bila nak musim tahun baru Cina. Sampai pada satu hari pernah anak murid saya lah dia beritahu, kawan saya tanya macam mana masak maman. Apa susah cikgu masak maman? Sangat senang lah dia kata. Masuk itu masuk ini, maknanya dia memang dah dididik, dah tahu dah maman tu. Maknanya sangat unik orang Gemenceh ni. Bukan saja orang Melayu, orang Cina, orang India, memang sangat dah ni sangat. Selain daripada itu lauk ni pucuk daun kayu, sambal daun kayu. Ceritakan sikit. Ya. Satu lagi ibu lupa nak apa kan, sambal daun kayu. Sambal daun kayu dia kalau orang tua-tua dulu banyak pucuk campur, tapi ibu tak ada dah. Ibu bubuh macam kalau ada petai, dan tu daun kunyit, pucuk ubi dan daun mangun daun bangun. Daun mangun bila sobot tu dia wangi itulah orang kata kan ni. Dan tu santan, dia pun sama banyak guna santan dia guna tu, dan tempoyak. Masak sambal daun kayu gunakan tempoyak. Dan tu dia boleh dicampur dengan ikan bilis ataupun dengan udang. Itulah tu. Ya cikgu. Ada lagi ibu masakan Gemenceh ni agak orang boleh tahu orang Gemenceh ni apa lagi kan masakan. Bolehlah kita share sama ya bu kan. Ya. Macam untuk pengikut FB, untuk pengikut FB, sila ni sila follow, like and share sekali lagi okey, supaya kita dapat kongsi maklumat ni bersama bersama, jadi maklumat ni dapat tersebar luas nanti okey, sebagai pengetahuan untuk FB okey. Untuk itu ada lagi ibu tadi, apa tadi bu? Kita sambung balik. Lupa lah ibu apa tadi sebab dah apa kan terpotong tadi cerita tu kan. Masak apa tadi tu? Masak daun kayu. Sambal daun kayu. Dia kalau bahan-bahan yang tadi, kalau sambal daun kayu ni bukan tempoyak. Tadi tu ulang balik semula ya. Tempoyak, pucuk ubi, daun mangun dan kunyit potai. Dia tak sah tu dah. Dia mesti nak potai juga. Dia kata bau sedap. Dan betul gencah dia kita gunakan terpulang pada kita udang ataupun ikan bilis. Santan, cili api. Ada orang suka podeh-podeh. Orang Sembilan yang kat Monceh ni memang podeh. Kalau orang luar kata tak tahan dengan podeh ada kan. Tapi kita tahu kalau kawan kita datang pada luar, kita tak adalah buat podeh bona. Ada sesedap jelah. Kita buat. Tapi Monceh kalau biasa-biasa memang podeh lalu tu tak cikgu tak nak podeh lalu tak kick dia katakan. Ada kick sikit. Okey. Ada lagi bu macam kuih ke lagi apa lagi yang ni? Kuih-kuih. Selain daripada tu makan yang kuih-kuih apa yang ibu rasa tu, kuih macam tu gitu. Ada ke okey. Di Gemenceh ni banyak ni restoran, kedai-kedai makan kalau di Pekan Gemenceh. Okey, di Pekan Gemenceh tu ada kedai kedai makan lah di Pekan Gemenceh misalnya untuk masakan maman. Okey, dan satu lagi kalau ingat di Geduk maknanya ada packing maknanya memang dah disejuk bekukan makanan maman ni. Maknanya maman yang telah masak disejuk bekukan disejuk bekukan boleh kita dapati. Kemudian selain pada itu banyak restoran, kedai-kedai makan yang banyak menyediakan makanan tradisional Gemenceh. Jadi kalau datang kat Gemenceh ni jangan lupalah, saya tak boleh sebutlah kedai dia kan. Dia orang dah pandai cari dah bu. Boleh carilah sepanjang di sinilah. Sangat meriah hingga malam. Berbanding kalau kat Tampin, kalau di Gemenceh ni kan sampai tengah malam. Kedainya orang ramai saja sebab dia kan? Menjadi tumpuan sebab di sini kawasan di sekitarnya Felda jadi cuba ibu ceritakan. Okey. Dia kata kenapa guna bihun? Kenapa boleh tak guna lain? Okey. Tak ada dah nama rondang itik bihun kan. Takkan nak gunakan mi ke? Kan gunakan bihun lah. Tapi bihun ni banyak.
kita boleh kalau bihun ni kat baik goreng ke, mi soto ke bihun, tapi ibu nak orang masak soto, mi sup bihun kan. Ibu ubahlah bihun ni ke rendang itik. Nanti bolehlah sama-sama rasa rendang bihun itik ni ya, datanglah ke Monti ni. Insya-Allah dapatlah ibu sediakan rendang itik bihun. Itu sebagai apa nama nilai lah, tambah nilai untuk masakan. Selain pada tu itik ni dia buat rendang juga, tapi tak masuk bihun. Ada. Tapi dia buat misalnya rendang cili api. Dia mungkin boleh dia letak daun apa daun limau purut dia bu. Daun limau purut pun boleh gunakan. Kalau tak nak bihun, daun limau purut pun boleh dimasukkan. Betul bu. Itulah. Hari kita teruslah masak kita ni ya. Nak kita masukkan santan tu dia ya. Masukkan santan lagi dia. Ni kita tahap nak ngoringkan rendang kita ni tunggu. Kita senang ni hari santan ni ibu minta ialah kat apa tu minta sediakan apa? Kat wadai. Senang betul. Marin kono nak porah santan, nak kono parut, nak kono kuku. Ni senang ya poi tu minta per kilo nak tu disiapkan je lah. Kono siapkan duit dia kat tu bu. Ada rimau. Iyo. Okey, kita tunggu masak rendang itik kita bagi ke siaplah. Okay. Belum dia kita masuk bihun kan. Jadi kita masak sampai timbul ni lah. Pecah minyak ke ya. Pecah minyak ke maknanya supaya nanti bihun tu tak ada lembik ya. Ya saya. Boleh masuk ni kan. Kalau ayam boleh tak bu kita buat? Ya. Ayam dengan bihun boleh tak? Boleh. Tapi sana ni mek kita ni nak masak itik bihun. Boleh. Kalau kita kat rumah nak ubah pula. Anak tak makan itik. Boleh pakai apa? Mana tahu pula kan. Kadang-kadang ada pelanduk pula kan. Boleh tambah pelanduk. Jadi semua tu boleh ditambah Ya. Sementara tunggu apa tu ibu ni tadi ibu nak buat kerisik ya. Maknanya untuk masuk kerisik sebagai pemekat lah. Ya. Apa sayang? Okey bu, dia dah mula timbul minyak bu ya. Dah timbul minyak. Maknanya ni ya. Boleh masukkan kerisik sekat dia. Sekejap je lah. Rempah. Okey. Untuk rempah ada tak rahsia? Apa? Rempah ni dalam adunan, maknanya bila kita nak campurkan tu ada tak kata nisbah dia 2, 1, 3, 4 ke ada tak agaknya? Oh tak ada. Kalau seko tu biasa ibu masuk macam tu je lah. Yang apa, kalau kulit kayu manis tu buah pelaga dia ya, ada buah cengkeh dia, secukup lah untuk masakan kita seko tadi tu. Jadi kita gunakan tu untuk bagi wangi masakan rendang kita. Dan kita boleh bau sebenarnya tu. Kita boleh pakai bau. Maknanya ada tak bau rempah? Biasanya kalau saya masak macam tu lah, ada tak bau rempah? Maknanya maknanya itu je sebagai ni je lah. Ya. Kita boleh bau. Kalau kadang tak ada bau kan tak kick pula ya. Hanya seorangnya ibu apa yang kotak-kotak yang masuk kan, tak payah apa dia. Di blend dia. Okey. Tapi hari ni kita masukkan kerisik kasar tak payah ya bu ya. Boleh lah bu kan? Apa kemudian masuk nanti dululah. Nak masukkan tak apalah. Boleh masuk dah ni ya, boleh masuk. Rempah ibu buat sendiri ke bu? Tak ada, senang ya beli rempah tu. Yang buat sendiri tu ya rempah ketumbar tu yang ibu buat sendiri, kan buat sendiri. Di sangai lepas tu tumbuk tu yang buat sendiri, yang lain beli ya. Kalau nak buat boleh ya, saya beri ni. Dia punya buat maknanya rempah tu biasa 1 kilo. Kita beli dengan lada hitam tu dalam RM2. Kemudian jintan dalam RM2, jintan kasar dan jintan manis. Kemudian kita sangai. Ataupun kalau malas sangat saya masuk oven je. Sebab kita kan masa kita kritikal sikit kan. Jadi kita masuk oven, kemudian kita sudah sampai dia garing lah. Sampai dia garing, kemudian kita tumbuk. Kalau kita tumbuk hingga dia halus, maknanya kita tak payah ayak lagi tau. Ataupun sekarang ni malas blend saja. Blend, kemudian dalam keadaan kasar kita boleh simpan lama. Kalau biasanya saya buat dalam 2-3 tahun boleh tahan. Masuk je peti ais. Rempah tu memang sangat sedap. Kalau kita buat sendiri, rempah buat sendiri memang sedap. Lagipun kalau kita bandingkan rempah tu, dia tak ada campuran. Macam kalau ni kadang-kadang dia ada macam tepung kan. Jadi rempah yang kita gunakan tu dia tak akan melekat. Susah nak melekat bila kita masak.
Oh, ada. Hari ni ibu dah ada satu lagi dapat kat ibunya. Cara ambil rempah sendiri. Tak ada payah ibu boleh lepas ni. Saya akan buat. Biasanya saya akan buatlah rempah sendiri. Lagi sedap dari rendang itik ibu lepas ni lagi ni. Kan dah rempah buat sendiri. Ni kan rempah nak rempah apa kau pakai? Tadi dah ni dah cerita kan. Okey, tadi dah cerita dah Bu. Okey, dia kata kalau lihat daging tu itik tu Bu, macam mana nak buat Bu? Tak ada dah. Yang lihat tu agak itik pencen tu. Kalau itik daging tak ada. Itik silap tangga tulang dengan tulang je. Tak ada payah dah. Pilih sendiri. Jangan ambil yang lihat-lihat tu. Ambil itik daging. Tadi ibu ada cakap lah. Dia kata kalau ni kita rebus lah dulu. Kan? Ya. Kita rebus tadi dia kata masuk apa tadi Bu? Sudu. Kalau sudu tak empuk, daging empuk dia kata. Dia ada dua tu. Tak ada tu Bu. Bosi tak empuk dah daging. Bosi tak empuk jadi daging yang empuk. Itu sebab itu orang tua punya ni lah. Dia banyak dia punya tak cerita macam-macam dia akan ceritakan macam tu. Jadi kita ni lah. Ni ibu dah masukkan bihun Hari ni saya boleh makan lagi sedap ni banyak daging ni rumah tadi ada dah. Mewah batu apa dia? Jenama motor. Tak ada dah tu. Apa ibu tak jenama motor? Jenama motor tak ada geng. Tak geng dah. Ini kan tak ada dah. Selamat. Tak ada pun ni kepala dah. InsyaAllah. Kita ni manis dengan bawang cik apa tu. Tahu tu. Dah umur kan sama itu. Ibu dah 64 tahun dah buat tu. Ih 64 dah tu. Dah cucu dah ramai dah tu. Oi. Dah elok empuk dah. Jauh sangai je lagi. Okey. Ibu dah selesai dah nak masak rendang itik ibu dah. Sekejap lagi kan ibu buat sana. Okay, kita hankan api dia untuk sangaikan rendang itik kita ni. Kalau rendang ni sebenarnya itu yang jadi apa kan bukan? Daya api perlahan. Daya. Lagi wangi. Nak wangi lagi apa Bu? Kita guna dapur apa Bu? Apa tu? Kita guna dapur apa Bu yang wangi? Kalau biasanya nak demo berpeluh pula kan pakai dapur kayu kan. Itulah kita dapur guna. Kayu. Dapur kayu memang memang sangat sedap lah kalau kita tengok dapur kayu kan. Betul. Nak gula maman kita tu kan. Apa kan? Gula maman kita memang cari kayu pakai dapur kayu. Tapi ni demo kan basah berasap pula kita kan. Kan makan kan mencieh poluh. Siapa cakap mencieh poluh makan. Jadi kita tengok kan, cari nanti. So tak payah cari mana-mana datang ibu Ya. Ni semua dah pandai dah ni ibu kan. Sampai ni semua buat kan. Tak payah boleh buat. Dah boleh buat. Jadi pengikut SB bolehlah cuba lepas ni kan. Tak ada masalah kalau kita dah tunjuk satu persatu. Maknanya langkah demi langkah. Ya. Kalau apa kan memang samalah rasa macam ibu masak. Samalah tu. Tak payah nuntut ke mancing ni dok. Kan? Dah boleh dah. Kok orang Perak pun boleh buat. Kok orang Sabah pun boleh buat dah rendang itik. Okey. Ni rupa ni lah roman ni kata orang Cik kan. Ini roman ni masak itik rendang itik. Dengan bihun. Jadi bolehlah cuba kat rumah masing-masing ya. Cari itik. Lepas ni naiklah harga itik ni sebab kita dah war-war kan ni kan. Ya. Silap-silap kalau ibu boli ni agak tak dapat rogo ni dia buat. Yalah. Tapi dia tahu. Bila ibu boli kan, itu ibu ni datang kat kedai saya boli tu tu. Nanti kat kedai saya dapatlah murah lagi tu bang. Ya. Lepas ni bolehlah hashtag lagi. Jangan lupa hashtag. Hashtag luak gamanche. Gamanche ya. Dia pun masuk Fiboli tu tanya. Ibu nak masak apa ni bu? Ni ada program dengan FB ni hari 9 ni dia kata nak buat program kat Mancing, gula itik rendang itu yang ibu boleh ibu mencari kan nak mencari kat kandang kau tak dapat nak tangkap. Yalah. Poya kat situ dah tergantung kat situ nak pilih berapa ekor nak pilih dia kata. Ibu nak buat apa bu? Bagilah ibu 4 ekor ibu nak buat ni tu kan. Besok tengok episod dia cakap kan. Ibu nak buat ni apa kat Mizu Negeri ni cakap kan. Dengan Mizu Negeri. Cakap dengan dia macam tu. InsyaAllah lepas ni kalau ibu pergi ni dapatlah murah kedai kan. Dapat murah lagi. Iyalah. Tapi tak ada lah ibu nak share kedai mana. Banyak kan tu pilih sendiri mana nak.
Ya. Nak yang harga murah tapi tak bersalai pun boleh balik salai. Kan apa salah Ini dah sedia salai ya. Ni dah salai, sonang balik. Tak payah lagi siang ibu. Dah siap ya? Dah siap. Manjo tu ambil ya. Ambil ya. Ni dah. Okey dah. Selesai lah kita punya rendang ni dah. Cuma nak rasa ibu sampai ibu cuti tu tak rasa pun garam entah ke mana Ada tak garam tadi tak masin lah. Kau tadi ibu cerita ya kan. Ibu rasa lah. Rasa ni ibu? Ibu rasa dulu. Oh ya ke? Kono ya kita rasa ni apa? Okeylah. Ibu ambil je lah. Bismillah. Tengok ibu makan ya. Kau panik bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lah garam ni. Kau tak ada kan lobot Dia kena godek-godek sikit ya. Tahu godek tak tu? Godek-godek sikit. Kata kacau. Kata kacau dah. Baik cukup garam ni Kau termasin tadi Allahu akbar. Apa ni darah tinggi naik lepas ni. Ayo. Kau nak lah makan ubek lagi banyak bila. Okey, cantik. Mantap. Okey. Apa? Okey. Beginilah ya. Siapnya kita membuat persembahan kita hari ini, memasak rendang itik bihun daripada ibu ya, daripada Luak Gemencih. Diharap pengikut FB kita mendapat sedikit ilmu hari ini membuat rendang itik bihun. Mantapnya. Tak percaya, cuba lepas ni. Ayo, tak payah balik Moncih dah. Orang rumah dia dah pandai buat tekau rendang. Ini ibu yang buat tu kata, terima kasih banyak kat ibu tu dia kata. Kat ibu kita orang Sabah boleh buat, orang Perak boleh buat. Mana-mana Kedah pun boleh buat dah ya ibu ya. Itu dia. Orang doa itu dia Allahu akbar. Tapi tu hari tu lebih minyak lah tu. Yang kat rumah tu dikoreng tak apa tu. Lebih minyak lebih pula gitu. Okey. Mantap. Ya, dah. Okey. Kat sana. Okey. So ni nak buka. Ni adalah dia Kalau kat Nawawi 9 ya, tengok tu cara dia ngidang dia. Ni kalau hidang bertudung ni untuk datuk-datuk kita. Kalau kita tak ada bertudung dah. No, pergi beratur dah Tapi atuk kita kalau datang, siapa datang tu? Oh, Tok Madang. Tok Bu yang datang tu Bu. Tok Mulu kita datang copek. Pergi dia tengok dia tu tengok hidangan kita hari ni. Inilah hidangan kita. Tak ada banyak. Itulah tu. Satu tak ada hari ni saya. Minta maaf lah. Umbut ada tertinggal. Tertinggal pula umbut. Itu yang Allah. Tak apa kan. Okey, yang ini ialah rendang cendawan cendawan busut. Sambal petai. Kemudian rendang maman dengan daging salai daging salai. Ya. Daging salai ibu. Dan ini sambal daun kayu. Sambal daun kayu dan ini itik bihun. Biasa makanan yang ni lah yang dihidangkan pada masa majlis keramaian atau meraihkan sesuatu lah keadaan. Hari raya pun tak dan itu kan. juga sambutan hari raya. Banyak. Okey, saya minta ke bawah Yang Mulia Datuk Orang Kaya Setiawan, Datuk Haji Muhammad Kamil Sudu bin Haji Abdul Aziz merasa masakan yang telah dimasak tadi. Ya tu kan, sila tu. Dia yang buat tadi ni. Ya tu. Kita letak kat depan tu. Macam mana tu? Hodap Sodak warna itu Hodap Ya betul sodak tu ya. Kinyam itu. Itu cendawan tu tu. Cendawan. Cendawan. Tahniahlah. Ya, terima kasih tu. Ya. Sayang. Dah. Nak cakap Okey, nak tutup dah. Okey. Macam mana Bu? Okey. Kita pun dah apa masak sudah. Okey. Kalau kita nak ngidang kat atuk bagi atuk rasa dia pun sudah.
Jadi ada satu nak kat kurang tadi tu Bu nak tunjuk tadi umut nibung ada apa lah tak ada rezeki kali ni lain kali tahu yang ke depan. Slot akan datang lah. Mana tahu dia jemput pula lagi kan. Slot akan datang. Kita boleh masak pula umut nibung. Masak. Ya. Menutup okey. Jadi saya rasa untuk hari ini cukup setakat tu ya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada juru demo kita Ibu Zainab yang telah memberi penerangan secara lebar luas, maknanya secara terperinci lah. Jadi saya harap pengikut-pengikut FB rasa puas hatilah dan boleh menerima ilmu yang bermanfaat itu. Baik saya ada sikit ni lah nanti ya. Okey, sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ke bawah yang mulia Datuk Orang Kaya Setiawan, penghulu pesaka luar Gemenceh yang datang pada hari ini sama-sama meraihkan dan memberi sokongan yang moral kepada kami dalam membuat demonstrasi masakan hari ini sebagai memperkasakan adat ataupun masakan tradisional Gemenceh kepada pihak luar. Begitu juga kepada pihak Museum Negeri Sembilan dan kru-krunya yang bertungkus lumus sejak hari Selasa itu datang dan pagi tadi pun datang, maknanya memberi bantuan memberi bantuan yang sangat padu mantap buat orang Okey. Begitu juga kepada kerajaan negeri kita, iaitu kepada Menteri Besar kita Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun yang telah menyalurkan dana dalam memperkasakan adat perpatih di Negeri Sembilan ini. Okey. Seterusnya kepada pihak masjid yang telah memberi ruang untuk kita mengadakan siaran hari ini. Begitu juga kepada datuk-datuk lembaga yang datang, ibu-ibu wari, ibu sokor, dan juga kepada hadirin hari ini yang turut sama serta dalam selain pada menyumbang tenaga, menyumbang senyuman bercukup lah ya. Okey, ada sikit pantun lah ya. Pak Arifin mengambil sembilang, Ibu Zainab menyalai di cucur atap. Rasanya makanan dah siap terhidang, apalagi ayuh kita pergi bersantap. Okey, untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.